untuk mengajar dan memberi dan sharing ilmu ni pada yang lain. So insyaAllah pagi ni kita akan cuba manfaatkan dengan sebanyak mungkin. And pagi ni fokus kita adalah pada, kita ada dua fokus, iaitu yang pertama adalah 3D modeling dan yang kedua adalah rendering. Okay. So sekali yang aku akan start dulu dengan Revit. Okay. Revit ni dia macam kalau korang tengok sekarang ni dia sesuai untuk buat 3D modeling lah. So macam kita kalau ni okay. Basically dekat Revit ni korang boleh, dia kalau korang compare dengan, bagi aku lah, kalau korang compare dengan SketchUp dengan Rhino, Revit ni lagi senang. Which is macam kalau korang tengok dekat atas ni dia dah ada wall, macam contoh wall kat sini dia dah bagi serta-serta macam ketebalan wall tu and jenis-jenis wall tu. Okay. Ni. And then dekat wall ni juga korang ada glass. Dekat ada dia macam curtain wall, exterior glazing dengan storefront ni dia type of glass. Type ada yang aku guna untuk design aku ni. So, okay, ni wall. Kemudian dekat sini kita ada door, kita ada window, and then kita ada component. Component ni maksudnya macam perabot furniture. So macam kalau korang guna sebelum tu kalau korang nak masuk, kalau korang nak buat Revit punya file, which is korang tekan, nanti korang akan, dia akan keluar dekat page yang pertama tu, which is nanti korang tekan metric architectural template. Korang ambil ni, metric architectural template. Kalau construction, dia khas untuk construction, structural dia khas untuk structure. So macam kalau yang untuk kita ni, dia lebih sesuai architectural template. So tekan OK. Lepas tekan OK tu, dia akan keluar kosong macam ni lah. Dia akan keluar kosong macam ni dengan dia ada empat penanda ni. Okay. So macam korang boleh start lah. Contoh kalau korang nak buat wall, korang tekan lah korang nak wall apa dah. Contoh yang aku guna 200 mm untuk aku guna. So tekan contoh korang ambil. Okay, first kali adalah benda yang paling penting adalah unit. So cara nak tukar unit adalah korang tekan dekat keyboard korang UN. Tekan UN. Bila tekan UN dekat length ni dia ada mm. So korang tekan kat sini. Nah, korang kat sini korang boleh tukar unit korang yang korang nak. Contoh kalau aku nak guna meter. Contoh aku guna meter, tukar pada meter, aku tekan OK. And then OK. Okay. Contoh aku tekan wall balik. Okay, ni wall aku. Contoh aku ambil 8 meter. Okay. Bila korang buat Revit ni, satu, korang kena main dengan 3D tau. So cara nak buat 3D, korang pergi dekat bahagian paling atas sekali, ada gambar rumah kan. Gambar rumah, korang tekan kat rumah. So dia akan jadi macam ni. And then cara nak maksudnya cara nak gerakkan dia macam ni, contoh macam ni dan juga pusing macam ni. Cara dia contoh yang macam ni, korang kena tekan dekat mouse korang dekat tengah tu, dia ada yang scroll tu, yang kalau korang scroll dia boleh zoom. Korang tekan kat dia, tekan yang tengah tu. So dia boleh gerak macam ni lah. Kalau korang nak pusingkan dia, korang tekan shift sekali. Tekan shift, tekan tu. So dia akan gerak. Dia akan pusing. So bolehlah tengok TV 360 tu. Alright. Ni untuk wall. Okay. So maksudnya kalau dalam Revit korang kena yang macam, bila korang kena dah, bila buat plan tu kena tengok 3D. Buat plan kena tengok 3D. Tu lagi senang lah. Dia akan jadi macam korang boleh nampak lah. Benda tu sebenarnya proportion ke tak. Okay. So sekarang ni, okay, kita ada basic wall lah. Basic wall. Contoh aku nak gunakan door, nak masukkan door. Contoh tekan dekat door. So dekat sini dia adalah ada punya dimension setiap door tu. Tapi kalau korang nak door seling pada door yang dia bagi ni, korang tekan dekat door. Pergi dekat look family, tekan look family. Kemudian look family ni dia tu lah, make sure dia English Imperial. Dekat library ni cari English punya Imperial, cuba cari door. Kat sini dia banyak lah, dia macam ada window and tapi macam sekarang ni aku nak door, tekan kat door. Contoh aku nak door yang contoh yang ni lah, double sliding. Lepas tu tekan OK. Ini dimension lah, yang ni korang pilih sendiri lah, korang nak besar mana.
dah masuk. Okay. Lepas tu korang place je. Okay, jadi kan kalau macam kita ambil dekat apa log family tu, berarti kita ambil sikit dia punya English metric sebab kita guna unit metric kan dalam. Kalau kita ambil imperial tu, dimension untuk door tu kita nampak inci dengan kaki tu. Dekat log family tu, kau pergi belah kiri, dekat yang ada history dokumen sama ni, scroll bawah. Tu bawah sekali tu ada metric library, belah kiri tu. Duduk belah kiri. Sebelah kiri. Yang ada my computer semua tu. Bawah sekali. Tak, belah kiri ni lah. Belah kiri ni. Ya. Komputer semua ni. Tu. Okay, right. Tu. So kat sini ambil. Guna metrik lah sebetul lagi. Sebab kita tahu berapa dimension yang exact. Gitu je. Thank you, Danish. Lepas tu tukar balik kepada yang meter tadi, tukar balik mm. So macam tukar macam ni. Contoh yang aku guna mm, tukar balik. Contoh millimeters. Right. Contoh buat satu lagi dinding 200 cm. Contoh 4,000. Right. So dekat draw, tekan look family. Ni dah betul kan ni? Check dekat belah kiri bawah tu. Ini. Kena selalu tekan lah tu. Okay, alright. So pilih lah korang boleh pilih lah korang nak pintu contoh nak yang storefront ni. Tekan open. Dia memang certain ada yang boleh pakai, ada certain yang tak boleh pakai. So kalau yang macam tak boleh pakai tu, kita orang just search dekat Google, kita orang ambil dekat Revit City. Revit City tu macam template lah, ada banyak macam item untuk kita install, macam pintu, lift semua tu. Boleh je search dekat Revit City tu, tapi kena login dulu lah, kena register dengan dia. Terima kasih. So macam Revit City tu dia one of the option lah. So macam dekat macam look family ni, dia tak banyak sangat item. Macam contoh dia apa yang kita nak tu macam tak ada kat sini. So kita boleh cari dekat luar lah. Kita download file Revit tu and then kita masukkan ke dalam kita punya Revit ni. So kita macam ni lah masukkan ni je. And then lepas tu ni aku dah masukkan pintu. So ni pintu. So bila korang cuba pintu, ada pintu kat sini. Okay, alright, contoh next aku cuba masukkan tingkap. Okay, another wall. Aku tekan dekat window, family, cari window. Okay, window ada banyak dah kat sini. So macam korang pilih lah nak mana. Contoh aku nak guna yang contoh aku nak guna ni, transfer. Tekan dia, pilih dimension. Atau placekan dia. Contoh yang ni untuk transfer ni, kat sini, contoh lah. Kemudian tengok 3D. Yes, ada kat sini. So macam kalau tingkap ni, contoh kalau dia nampak, kalau korang nak adjust dia punya tinggi, korang tekan pergi, ikutlah korang nak adjust dekat 3D ataupun plan. Korang tekan dekat dia, korang cuba window set. Sebab benda ni macam aku pun try and error. So kejap aku try. Jadi tak. Ataupun kalau tak adjust tu, dia boleh je tarik macam naikkan atas ni. So macam benda ni dia boleh buat. Kalau korang nak dia rendah sikit, rendahkan dia. Kalau korang nak tinggi sikit, korang tinggikan dia. Okay. Simple. So itu. And next adalah sini komponen tu sama, which is furniture tu. Komponen. So macam kalau korang nak cari furniture, korang tekan komponen. Maksudnya contoh macam kita nak tekan komponen,
family. Okay, library. Aku nak macam furniture. Contoh furniture aku nak seating. Contoh aku nak seating. So kat sini nanti contoh aku ambil local room punya seating. Contoh. So korang place dia. Contoh aku nak letak dia kat luar. Cara korang nak pusing dia macam ni, korang tekan space dia. Korang tekan space nanti dia akan pusing sendiri. So aku nak letak dia kat sini. Right. Okay, tengok sini. Dah ada kursi. So macam tu lah. Cara macam ni, macam dekat komponen tu, cara korang nak letak furniture. Dia ada banyak agak lah. Macam daripada furniture, dia ada benda dia. Okay, macam ada doors, ada lah yang lepas tu kemudian dia bukan setakat furniture dia detail pun ada. Macam yang ni structure punya, kemudian untuk services pun ada. So macam korang boleh lah ambil sini, kalau benda tu tak ada, korang kena ambil, ada 2 option lah sekarang ni. Macam satu dekat, ada 3 option. Satu dekat komponen, satu lagi yang macam dia ni setakat ada iaitu Revit. Satu lagi dekat escape. Kalau siapa-siapa yang ada escape, korang boleh tekan dekat asset level ni. So kat sini one of the option lah yang dekat escape ni, furniture dia cantik-cantik lah. So macam kalau korang dapat tengok, ni dekat escape. So contoh lah, aku nak cari kursi je. Aku nak, contoh aku nak letak kursi. So kursi dia semua cantik-cantik lah. Tapi korang kena pandai letak, jangan main letak je. So contoh aku nak kursi yang macam ni, armchair ni. So nanti dia akan loading. Kalau nak senang korang kena buka plan tu. Dia macam kita boleh susun pada atas, so dia senang sikit. Sudah. Tekan sekali dulu, set level ni. Kita dah ni armchair. Nampak sikit. Ada ni orientation. Kita place sekali. Kita tengok dekat sini. Dah ada kursi. So macam dia kita ada 3 option lah untuk furniture. Macam satu komponen tadi dekat komponen ni. Satu dekat Enscape, setelah Revit plugin. Kalau siapa-siapa nak boleh ambil dekat tu plugin dia ni. And satu lagi ambil dekat Revit City. Dekat Revit City tu nanti sebab dia kena buka satu lagi drive. Kejap lagi dia ni boleh cover untuk Revit City. Next aku cuba sentuh pasal column. Column ni korang kena make sure kalau tekan bawah ni dia ada structural column dengan architectural punya column. So macam kalau structural punya column, dia macam structure punya column ni. Kalau korang tekan architectural punya column, dia yang peta ni. So macam kalau korang tuliskan dekat tengah-tengah ni, contoh aku letak sini. So 3D, dia tengok 3D, and then dah ada column. So size dia korang boleh edit. Macam contoh aku nak edit size dia bagi kecil sikit. Okay, contoh yang ni besar lah. Yang ni size dia 475 darab 61.9 mm. Aku nak edit ke bagi kecil. So tekan edit type. Aku tukar kat sini. Contoh aku nak dalam 300 kali 300. Contoh aku nak ni. So aku tekan apply, aku tekan OK. And then dia akan jadi kecil. Jadi kecil. So kalau korang nak tukar semua kecuali tu lah, kalau furniture korang tak boleh nak custom. Macam contoh kalau korang masukkan furniture, korang kalau tekan edit type tu semua macam semua benda lah, semua benda sebenarnya dia boleh tukar. Macam contoh kita ni besar, korang tekan dekat edit type, korang tukar dekat ni, main-main dekat with height thickness dia ni, korang cuba main-main. Macam aku sendiri pun aku macam main-main je, macam try macam nambah-nambah certain number. Kemudian kalau nampak okey tu, okey. Just macam betul lah. Okay, itu column untuk column. Kemudian kat sini kita ada roof. Okay, roof. Roof, sekejap. Kita buat dinding bagi peta. Okay. Roof. Pergi dekat roof. Okay, jadi korang decide lah korang nak level 1 ataupun level 2. Tapi tak apa je, macam benda ni kalau korang benda ni kalau dia tak masuk dalam mini ke korang boleh angkat balik. So macam aku nak buat level 1 langsung buat bangunan akustikakan. Okay, contoh. Kemudian korang buat macam contoh, korang boleh lah pilih nak ke mana-mana, nak line ke, nak rectangle ke. Contoh aku nak rectangle.
sampai sini. Kemudian tekan lagi. Atau tekan attach. Ini korang boleh decide lah. Attach ke don't attach. Kalau attach dia melekat ke dinding. Kalau don't attach dia tak melekat. So, boleh kunci. So sekarang ni benda ni kat bawah lah. So jangan risau, jangan takut, jangan panik. Korang boleh angkat benda ni. Kalau nak senang korang tengok daripada elevation. Tekan elevation. Ini mungkin rendahkan sikit. Bisa. Boleh edit. Macam wall ni korang boleh turunkan. Lepas tu ni korang naikkan. Okay. Tengok tu. Siap. Tapi ada basic roof lah. Yang ni just macam basic roof lah. Basic yang macam kita tengok bubung yang ni bubung standard. Contoh kalau korang nak buat flat roof, contoh delete balik bubung ni. Bagi kat ni. Korang tekan roof. Contoh kau nak level 2 lah. Korang kalau nak flat roof, pergi dekat tepi sekali ni, yang hijau ni, yang dekat bawah ni, matikan macam matikan define slope. Buat sekali lagi. Okay, buat sekali lagi. Okay, tekan ni. Tekan right. Attach. Tengok 3D. Ada dia jadi flat. Okay, contohlah kalau aku nak flat roof ni slanting. Contoh aku nak flat roof ni slanting naik macam ni. Dekat atas ni. Dekat atas sikit. Boleh buat. Macam pergi dekat pun balik ataupun tekan set bubur ni, tekan dekat edit footprint tekan sini. So, macam tekan bila dekat aku nak macam naikkan dia sikit, tekan dekat slope arrow ni. So, macam pilih dia punya center ni, nak naikkan daripada mana. Contoh aku buat panjang dia ni 13,000. Okay, contoh tekan tengok 3D. And then dia naik sikit. Dia naik sikit. So maksudnya kalau lagi panjang, contoh line tadi tu, contoh tekan edit tu lagi tekan begitu macam ni. Lagi panjang korang punya line ni, line slope arrow ni, lagi macam dia punya cerun tu lagi macam tengok kalau aku tarik panjang, ni panjang. Okey, tengok tinggi balik. Dia punya cerun tu lagi macam landai, dia akan jadi landai. Kalau contoh kalau dia punya slope arrow tu pendek, macam sampai sini. Tinggi. Tu dia akan jadi tinggi. Okey. Macam mana kalau aku nak, aku tak nak slanting tapi aku nak custom flat roof ni. Boleh? Tekan footprint. Sebelum macam padam dulu roof ni. Okay. Aku buat baru. Tekan dekat footprint. Tekan dekat roof. Lepas tu dekat matikan define slope. Buat macam tadi juga. Ni, okay. Tekan ni. Attach, okay. Okay, ni flat roof. Aku nak custom ni. Tekan modify sub elements. Tekan ni, korang naikkan. So, aku nak naikkan sebelah ni. Okay. Itu. Lepas tu, tengok TV. Kena jadi, kena ada editor tu. Okay. Tu. Dia naik lah. Macam hubung gazebo tim Hajar. So macam dia naik lah. Nak buat Benda apa? monopage. Monopitch. 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 Yang bukan. Yang mana? Yang tengah tu. Yang tengah ni kenapa? Dia apa slanting kat kiri kanan tu. Monopage kan? Ikut cek. Jadi je yang aku tahu macam tak mau buat benda selain pada tu mungkin jenis ni boleh tambah untuk lepas ni. Macam basic-basic ni boleh lah kalau untuk film ni maaf tak boleh nak. Mungkin kena study lagi sikit pasti kalau untuk kopi sebab tak fokus sangat untuk kopi. So, macam just macam tu duduk macam tu. Okay, right. Ni dah dapat ni. Okay, back to plan. Sorry Nasr. Okay. Okay, kemudian contoh dekat bangunan aku sekarang ni kalau perasan tak ada floor lagi. Floor tak ada. So macam cara nak create floor, pergi dekat plan, tekan floor, tekan ikut apa orang nak rectangle ke, line ke, pilih line. Line. Sini. Kedua.
So tengok sini. Korang dah ada flow. Flow korang. So macam boleh je kalau korang nak naikkan dia masuk ke dalam, tapi dia akan overlap sikit. Macam, kalau korang nak buat dia jadi nampak tebal dekat luar. Contoh kalau nak buat dia boleh je nak ke dalam terus. Tekan dekat. Ni balik, boleh. Tekan dekat line. Alright. Korang naikkan. Naikkan. Tu, dah tu flow. Tapi korang decide lah macam flow macam nak bagi just space lah. Tak ada kosong sangat dekat bawah ni. Right? Akan cepat sikit, takut lambat. Okay, next aku ajak aku yang tower. So kita kat sini kita ada railing. Railing ni just macam kalau korang ada floor, contoh ada floor. Okay. Floor. Ni floor tu contoh. Okay. Tekan ni. Atau aku nak buat railing dekat floor. Tekan railing. Pergi dekat line. Tekan je. Okay. Tekan. Macam itu. Atau dah ada railing. Simple je sebab dia auto generate. Just korang decide je nak tak ada yang macam dia size tu pun korang kena decide lah. Macam untuk flow kita tebal sikit, korang boleh nipiskan sikit. Contoh kalau bumbung ni nampak tebal sangat, tekan dekat edit tab, bukalah dia punya. Tekan edit, tekan sini. Dia macam korang kena tahu tak? Tekan edit tab tu korang kena main-main lah. Explore dia. Lepas tu next ni kalau nak detail lagi boleh tanya kami yang tahu ni. Okay. Right. So ada railing. So next aku nak buat tangga. So nak buat tangga. Okay, contoh tekan tangga. Ni tekan run. So kat sini dia ada tangga lah. Tangga yang straight, tangga yang bulat, tangga yang spiral, center and spiral. Ada L shape winder, U shape winder. So aku buat tangga yang basic lah. Just run. Just tekan. Okay. So tekan sini. Siap tangga. Contoh kalau korang nak ada macam dia punya platform dekat tengah ni baru naik ke atas kan, boleh buat. So macam tanda ni korang ni tidak ada ruang tadi, tekan stair, korang buat macam ni. Korang pergi tekan separuh dulu, lepas tu sambung terus. Macam bukan sambung terus, maksud berhenti sekejap, lepas tu sambung dekat tepi. Macam ni. Lepas tu nanti dia punya platform tu dia akan jadi sendiri. Tekan back. Okay. Dah ada. Tangga kuasa macam kalau korang nak lebarkan dulu. Contoh nak lebarkan dia. Tekan double click. Nanti korang boleh lebarkan dia. Contoh kau nak lebarkan sikit. Nanti nak panjangkan sikit. Boleh edit kat sini. Nanti dia tu lah. Dia bagi amaran lah. Kalau orang tu korang jangan panik. Just dia just ingatkan lah. Jangan lebih. Jangan overlap tu. So next adalah ada apa yang kita tahu structure. Okay, cara korang nak buat. Okay, contoh kalau elevation korang boleh tengok daripada tepi ni je. Elevation, semua 3D view korang boleh tengok daripada tepi je. Contoh kalau korang nak buat section. Contoh kalau korang nak buat section. Okay, tekan dekat view. Pergi dekat view. Sebelum tu silap. Sebelum tu cara nak buat grid line. Cara buat grid line. Contoh pergi dekat architecture, kat tepi ni dia ada grid line. So macam korang decide lah kolom korang kat mana, korang tarik. Macam dia susun lah grid line kat sini. So macam belah sini pun sama lah. Contoh okay. Cara nak tukar dalam dia tu, tekan je dalam, kat dalam ni tekan A. Contoh A. Tu dia dah tukar. So dia punya grid line. So cara nak buat section pula, tekan dekat view, pergi dekat section. Lepas tu korang decide lah nak potong dekat macam kat sini. Section lah. Dia just skip. Gitu lah. Dia punya pandangan dia tengok daripada mana. So pergi dekat tepinya balik, dekat section ni, section 1 ni. And then dah ada section korang ni. Korang punya section.
Okay, contohlah aku nak macam section aku ni, aku dah potong kan. Kemudian aku nak gelapkan dia. Cara nak gelapkan dia, korang tekan dekat keyboard korang VV. Nanti dia akan keluar macam ni. Contoh, wall, potong dekat wall. So dekat pergi dekat pattern, walls, cari walls. Pergi dekat pattern ni. Tekan override. Cari solid fill. Tekan OK. Tekan apply. Tekan OK. Nanti dia akan hitam lagi. Tapi ni untuk section 100% lah. Kalau untuk daily macam 120, maksudnya korang kena biarkan juga cara nak macam yang next, yang lebih detail dari section. Macam aku buat dalam AutoCAD. So macam just biarkan dia kosong. Kosong tu maksudnya just biarkan dia putih. And then masuk export ke dalam AutoCAD. And then edit lah custom dalam AutoCAD. Sebab nak buat kat sini boleh tapi aku tak pandai. Okay. Ini section. Okay, tak semua pandai. Baru belajar. So rasanya okay, contoh kalau untuk lepas dah siap semua ni, lepas dah siap. Jadi lepas dah siap tu korang boleh export lah. Contoh kalau korang nak export ke CAD kan, pergi dekat export, pergi dekat CAD punya formats, kat sini ada DWG. Tekan DWG ni, nanti tekan next, korang save lah. So nanti benda ni dia akan dalam bentuk file CAD lah. So korang boleh buka and edit dalam CAD. Contoh kalau korang nak printkan terus, tekan print. So nanti dia akan save dalam folder PDF, save dalam bentuk PDF. So kat sini tak apa, jadi ni boleh jadi next. Nanti bila dah siap boleh tanya-tanya ukir-ukir. Okay, next rasa kita dah boleh bergerak ke Nishti. Dia akan cuba ajar sikit daripada Revit. Aku paskan dia sekarang. Terima kasih. Hello, okay. Kenapa? Aku nak tambah ya. Kalau macam yang Revit family tu kan, macam kalau kita tak boleh nak upload tu, make sure korang kena choose kalau contoh nak masukkan door, korang kena choose door dulu. Korang kena tekan door dulu baru korang boleh load family tu. Kalau korang tekan wall tapi korang nak masukkan door, sebab tu dia tak boleh. Make sure korang kena tekan wall. korang kena choose nak masuk door, tekan door dulu baru load family. Sip bro. Alright. Okay, so next aku akan masuk dekat bahagian escape. Cuma boleh nampak kan? Nampak tak? Nampak. Okay, so kat sini bahagian atas ni kita akan ada macam toolbar ni. Kita pergi kepada escape. Kalau macam tak ada escape tu boleh minta dekat Syakir, dia ada installer dia. So bila install tu dia memang automatic terus ada escape dalam Revit. Macam dalam SketchUp pun dia akan ada, dia akan keluar. So kalau tak ada tu kena install dulu lah. So dah masuk dekat Revit ni, kita pergi kat escape. First kita akan pergi belah kiri ni. So macam yang ni aku dah buka. So dia akan keluar 3D macam ni. Contoh kalau aku tutup, dia akan keluar start macam ni. So kita tekan start. Nanti dia akan loading. Itu basic untuk escape. Dekat atas ni ada banyak barang tau. Macam take screenshot. Lepas tu ada 3D view, asset library, setting dia sendiri. So macam kalau kita nak render gambar, kita tekan kat take screenshot ni. Dia boleh ni lah, tapi kita kena setting dalam escape tu sendiri dulu. Lepas tu yang paling penting dalam escape ni kita banyak guna dekat asset library ni lah. Dekat asset library ni kita tekan dia akan keluar banyak furniture. So untuk asset library ni kalau nak guna mesti kena ada internet. So macam kita pilih ni sebab kita kena download lah untuk masuk dalam projek kita. So contoh dekat sini dia ada banyak contoh aku ambil furniture. Dia akan keluar segala jenis furniture tu. So
macam korang nak masukkan dalam korang punya projek, korang just tekan. Contoh aku ambil armchair ni. So aku masukkan. Dia punya apa ni, furniture ni mungkin nampak macam ada structure sedikit sebab tu basic Enscape aku rasa. Kalau masuk dekat SketchUp pun dia akan ada keluar macam ni. So bila kau masuk dekat furniture dari Enscape ni, kau buka dekat Enscape dia terus masuk tau. Contoh macam kat sini, tadi aku masukkan furniture kursi tu, dia akan terus generate dalam ni. So korang tak perlu risaulah kalau korang punya furniture tu tak ada dalam Enscape ke apa, sebab dia memang auto ni. Sebab Enscape ni dia real time rendering. So next, aku go through laju je sebab tak sempat rasanya ni. Kalau nak tanya lagi boleh tanya kat aku atau Syakir atau siapa-siapa sebab ramai je yang dah try Enscape ni. So next, dekat general setting ni, dia ada satu general setting dengan visual setting. First thing aku rasa untuk main Enscape ni better kita splitkan screen dia. Macam sebelah kau buka Revit, sebelah lagi kau buka Enscape. So kau tahulah apa yang kau tengah nampak dalam Enscape ni. So untuk setting ni, kau pergi kat visual setting. So dia akan keluar segala jenis setting korang boleh pilih. So macam untuk setting rumah ni, kan dekat belakang ni kan dia macam apa background cubic building kan. Untuk korang ubah macam background lain, korang pergi dekat atmosphere ni. Lepas tu korang pergi dekat source, korang boleh pilih model lain. Kalau macam forest, dia akan terus tukar macam ni. Pergi dekat urban, dia akan keluar yang lain. Lepas tu town, korang boleh pilih lah. Cuma tak boleh expect lebih macam Lumion sebab punya kualiti agak kartun sikit. Tapi untuk Enscape ni, dia punya kelebihan dia bahagian ni lah, bahagian orang dia. So macam dalam Lumion, aku bincang dengan Jaha kata Lumion punya orang dia macam lebih kepada kartun. So macam dekat Enscape dia realistik sikit lah. So kalau kita nak masukkan orang, kita pergi dekat kita tekan all dulu. Lepas tu kita boleh pilih orang tu. Kita boleh set apa, kita boleh cari punya macam umur lah. Dekat sini bahagian text bawah ni kita boleh tekan edit. So nanti dia akan keluar, korang boleh pilih je. Dia ada banyak jenis, macam orang duduk, orang berdiri, orang macam tengah berjalan ke, berborak ke. Dia ada banyak jenis. So macam ni, aku pilih orang yang tengah main gitar ni. Lepas tu dia akan loading masuk dalam projek Revit ni. Contoh aku letak dekat sini. So bila kita masuk, kita akan nampak orang ni. Nampak realistik sikit lah. Kalau nak tengok Lumion punya, lepas ni jangan boleh tunjuk. Korang boleh determine sendirilah kualiti mana yang korang nak. Macam yang kita orang tahu setakat ni, Revit antara Enscape dengan Lumion. Lumion ni better untuk landscape. Kalau untuk Enscape lah, dia better untuk interior. So korang boleh pilih lah mana satu yang korang nak untuk korang punya projek. So dekat setting ni juga korang boleh main dengan dia punya apa ni, texture, dengan dia punya detail. Tapi yang tu aku sendiri tak main lagi dengan material dia. Dia macam korang boleh jadikan dinding ni ada texture dia. Nak buatkan dia macam timbul sikit,
dia ada setting dalam Escape ni. Tak pun korang boleh pergi juga dekat Revit sendiri. Korang pergi dekat edit type tu, contoh sebelah sini. Edit type ni dia akan keluar macam ni material. Korang boleh pilih kat sini. Dia ada banyak jenis material lah. Lepas tu korang boleh main dengan dia punya finishes dia. Dia ada set banyak lah. Korang kena pilih. Lepas tu so next untuk rendering aku tunjuk ini. Korang pilih satu view. Contoh duduk dalam Escape ni. Tentukan satu view. Lepas tu korang pergi dekat Revit tu. Setting dia semua, setting dekat Escape ni korang kena main dalam software 3D terus. So macam dekat Revit ni, korang pergi dekat bahagian tools, korang boleh take screenshot. So nanti dia akan cakap dalam Revit ni, korang boleh pilih view mana yang korang nak. So korang tekan OK. Nanti terus save dalam ni. So contoh, aku boleh sebagai test. So nanti dia akan render gambar ni tak lama pun, kejap je. So korang boleh buka kat file terus. So gambar dia boleh nampak macam ni lah. Untuk main dengan lighting dia boleh, korang boleh main dekat visual setting tu. Macam dekat image, korang boleh pilih punya highlight. Nak tinggi mana, nak rendah mana, nak shadow dia banyak mana. Itu dekat rendering ni pun ada juga. Korang boleh pilih exposure dia. Nak bagi terang. Lepas tu untuk kamera, macam view ni biasa kan. Kalau korang nak bagi nampak wide sikit, korang pergi dekat field of view. Korang main dengan tarik depan belakang. Macam lagi tinggi field of view dia, lagi wide lah korang punya kamera ni. So untuk video pun boleh juga kalau korang nak render video dalam Escape ni. Cuma macam complicated sikit lah. Macam aku pun tak pernah try, tapi boleh refer pada YouTube. So aku rasa itu je kot untuk Escape setakat ni. Sebab Escape ni quite easy jugalah. Dia macam real time sebab bila kau masukkan dalam Revit, projek Revit tu, dia akan terus keluar dekat bahagian render ni. So rasa tak ada masalah lah kot. Kalau ada apa-apa boleh tanya je. So aku rasa tu je. Lagi satu, kalau korang kena biasakan untuk macam untuk control dalam Escape ni lah. Dia macam korang main game juga pakai, nak gerak pakai WASD kat keyboard. Lepas tu nak control kamera dia korang pakai mouse. Right click, left click. Lepas tu rotate lah macam mana korang nak. Kalau macam ni, dia ada simbol berjalan ni. So bila kalau korang tekan space, dia akan tukar kepada ni yang bentuk sayap. So dia punya pergerakan tu free lagi lah. Kalau macam korang nak gerak laju, korang tekan WASD tu sekali dengan hold shift. So pergerakan dia akan laju. Tapi nak control ni takes time jugalah, struggle sikit. Kalau korang dah biasa main game ke apa ke, memang tak ada masalah lah aku rasa. Okay, yang setakat tu je aku rasa yang aku boleh share. Next, kita boleh proceed dengan Jaha kot. Jaha boleh share tentang Rhino ke Lumen ke. Thank you. Dennis, sorry. Ya? Yeah? Kalau nak buat walkthrough macam tu, macam mana? Walkthrough? Kalau untuk walkthrough je memang standard macam ni. Masuk dekat masuk dekat Escape memang dia terus bagi dalam walkthrough punya. Dia kena tekan space lah, space. Main dengan space. Hit space dekat keyboard lah. Lepas tu jalan macam biasa. Kalau macam dalam Escape ni, dia
Saya bukan punya field. Nampak buat sangat. So macam dekat Escape ni dia bagi macam pintu je lah boleh go through. Sebab kalau wall semua dia tak boleh lepas. Kalau nak bagi dia lepas kena hit space dekat keyboard, keluar simbol Naik tangga ni. sayap ni baru kita boleh tutup. Tak nak tangga sekejap kita tunjuk efek dekat apa ni? Dekat Escape ni. Saya buka. Dalam. Escape ni dia menarik sebab ni lah dia punya efek jalan tu. So, macam stop it. Dia sebenarnya kalau main dengan 3D ni dia lebih seronok kalau kita main dengan rendering sekali lah. Kalau lagi-lagi Escape ni sebab kita boleh tengok view dia. Kalau macam Lumion dia kena buka asing. So macam kalau nak main sekali dengan Revit ni agak berat. So nanti korang punya laptop tu akan run kuat jugalah. So ni aku punya study center. So macam Jahal dengan Haikal tadi dia berminat nak main dengan tangga kan. So macam korang boleh pilih-pilih naik tangga lah dalam Escape ni. Macam bila korang naik tangga, dia akan ada bump macam tu. So view dalam ni korang boleh explore lah. Kalau tak lepas dalam Revit ke dalam SketchUp ke. Escape ni boleh tolong korang untuk macam imagine korang punya projek tu. So setakat tu je aku rasa. Okay, Jahal boleh proceed. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak share apa first kali aku akan share basics pasal Rhino. First kali bila buka Rhino dia akan keluar 4 view macam ni. Mungkin nampak macam biasa kalau SketchUp dia first buka tu dia nampak satu view je kan. Macam dia nampak terus kepada perspektif macam ni. Lepas tu tapi kalau Rhino dia boleh buat 4 view, even boleh buat 5 sampai 5 view. Tapi aku lupa dah nak setting kat mana. Lepas tu dia Rhino ni bagi akulah Rhino dia agak complicated sikit daripada Revit sebab semua benda kalau nak buat tu kena manual. Macam kalau dalam Revit kita boleh tarik je dinding tu ikut thickness dia semua, lepas tu boleh insert tingkap semua pintu. Tapi dalam Rhino ni dia sebab Rhino ni dia bukan BIM punya software, so dia free modeling punya software. Dia more to modeling lah. Dia bukan untuk structural. So kalau contohlah kalau kita nak buat floor plan kan, kita just tarik macam tu. Lepas tu satu lagi dekat dalam Rhino ni dia boleh command dia, kalau kita tak ingat dia punya tools ni kat tepi ni, banyak tools ni, kalau kita tak ingat kita boleh type dia macam dia macam AutoCAD jugalah. Lepas tu kalau kita nak buat floor plan kita just type offset, kita select dia punya ni, dia punya line tu. Lepas tu kita pun tekan both side, tekan nak thickness berapa, contoh 75 besar sangat 20 saya satu thickness dia akan jadi macam ni. So kalau kita delete dia akan jadi double line macam ni lah, ikut thickness dinding kita. Tapi first kali sebelum kita guna
Rhino ni, kita kena decide kita nak pakai unit apa. Contoh sekarang ni aku pakai millimeters. So kalau kita nak tukar dia punya unit, kita tekan new. Lepas tu dia akan keluar kat sini. Contoh kita nak buat large object ke, small object ke, sentimeter, dalam inci, dalam meter, semua kita boleh select. Biasa kalau aku pakai large dengan millimeter sebab student center kita besar kan. Lepas tu dia pakai dalam unit millimeter. So kalau memang agak struggle lah kalau nak pakai Rhino, nak buat floor plan. Aku prefer pakai Revit lah kalau baru nak start explore. Sebab Rhino memang leceh lah, memang leceh. Satu-satu kena buat pintu sendiri, tingkap sendiri. Satu lagi macam dia kalau, tak tahulah bagi benda ni benefit ke tak, sebab macam kalau dalam Rhino ni nak buat floor plan, kita kena belajar bentuk dia. Macam mana orang lukis pintu zaman-zaman dulu kan. So kita akan, macam kita apply benda manual dekat real life, kita masuk dalam 3D. Macam kalau dalam Revit dia semua automatic. Just ambil pintu, letak dekat dinding. So dah siap kan. Tapi kalau macam Rhino ni macam kita dapat explore lagi lah macam mana orang lukis sliding door Lepas tu kita pun Google tengok sliding door macam mana. Lepas tu kita pun lukis manual dalam ni. Lepas tu baru kita insert. Itulah dia, mungkin dia benefit dekat kita punya knowledge, tapi dekat kita punya masa tu tak, dia kurang lah sikit benefit tu. Lepas tu dalam Rhino lagi kita boleh, dia dalam Rhino dia famous dengan grasshopper tau. Tapi grasshopper tu ni macam more to parametric punya design. Macam kita boleh buat structure parametric punya design. Contoh dia macam ni. Aku dah buat tadi. Dia macam ni basic paling basic lah, tapi kalau kita tengok dia punya grasshopper punya tools, dia dah jadi macam ni, dah sebanyak ni. Dia macam get logic lah. Aku pun tak faham, aku just follow YouTube 100%. Memang 100% aku follow YouTube, tapi aku tak faham pun apa function dia, macam tarik wire ni ke sini. Lepas tu boleh tarik wire ni ke sini. Dia macam dia complicated lah. Okay, lepas tu dalam Rhino juga, kalau dah explore lama sikit, kita boleh custom sendiri furniture ikut design kita. Macam contoh, spaces aku perlu yang macam ni kan. Aku pun custom sendiri lah aku buat. Kita boleh buat, dia ada by layer dia. Lepas tu kita boleh terus insertkan material dia. Contohnya aku nak buat meja ni emas kan. Aku terus tukar jadi emas. Just tarik masuk je emas. Lepas tu apa lagi dalam Rhino just dia banyak kena explore lah. Macam tools kat tepi ni dia memang banyak. Dalam satu tools ni buka banyak tool lagi. Macam kalau nak buat tingkap dekat 3D, contohnya cara manual dia, contohlah kita buat ni lah. Kita buat satu dinding kan. Kita naikkan dinding tu. Dalam masa yang sama, korang boleh pakai semua view dalam satu masa. Korang boleh tengok semua view. Extrude. Dia macam biasa je, command dia macam nama-nama dia macam familiar dah dengan korang kalau pernah pakai SketchUp. Macam extrude semua tu. Extrude surface. Lepas tu satu lagi dalam Rhino korang boleh tukar dia punya view, mood view, macam shaded, ada rendered, ada ghosted. Ghosted ni dia tembus nampak sampai belakang, ada artistic, pen, semua macam tu lah. So contoh aku ambil shaded. Lepas tu contoh kalau nak buat lubang kat tingkap ni, dia bayangkan lah kalau nak buat sesuatu. Contoh ambil box. Lepas tu gerakkan box ni masuk sini. Ibarat korang nak buat lubang kat tengah ni. So dia ada command dia, boolean difference. Pilih dinding yang korang nak. Lepas tu pilih objek yang korang nak buang. Dia akan jadi lubang macam ni.
So korang kena buat sendiri. Kalau Rhino ni dia more tu kalau korang nak apa custom design korang tu sendiri. Macam tingkap korang nak buat bentuk apa ke. Sebab dia bukan BIM punya kan. Dia tak formal lah. Kalau korang nak custom sesuatu. Aku rasa tu saja kot daripada Rhino. So kita try beralih kepada sketch Lumion. First korang buka, korang akan nampak ni. Dia kadang-kadang setengah laptop tu dia tulis computer speed ni tak sampai 100%, tapi dia benda tu macam doesn't matter sangat lah, sebab kalau korang buka je Lumion, biasa tak lag pun. Okay je sebenarnya. Just ignore dulu. Contoh aku buka sample project dia. Rhino ni dia punya system requirement dia agak tinggi lah. Sebab tak berbanding dengan Escape. Sebab Rhino dia, aku tak sure juga, dia macam real time rendering, real time tracing juga. Lumion. Rhino 3D model. Oh, salah sebut. Awak salah sebut tadi. Sorry bang. Sorry. Macam kalau Lumion ni dia satu lagi cara nak create Lumion ni, semua orang dah ada Lumion ke? Tanya. Dah Sebab itu aku tahulah struggle juga kan nak download. Lumion, dia kelebihan Lumion berbanding Escape ni, dia punya landscape lah. Dia punya batu. Dia realistik sikit lah. Tapi kalau korang nak tengok orang dia, memang hancur habis lah. Tengok muka orang dia. Dia tak dia kalau biasa kan, kalau aku pakai orang yang ASEAN punya tengok muka dia. Sian Dia kartun lah, lebih kartun daripada Escape lah. Kalau tengok Escape dia macam realistik sikit, macam orang betul. Kalau yang ni macam asal ada mata. Macam itulah. Macam itulah. Lepas tu tengok shuffle tempat sama. Lepas tu macam kalau dalam Rhino dia tak ada mood walking tau. Dalam Rhino lagi. Dalam Lumion dia tak ada mood walking. Dalam Lumion dia tak ada mood walking. Lepas tu dia boleh tembus semua, dinding ke, tiang ke, tanah ke, semua dia boleh tembus. Lepas tu dalam Lumion ni dia korang boleh ubah material dia. Macam tekan dekat cat tumpah ni. Lepas tu tekan mana bahan yang korang nak, macam dinding yang korang nak, korang boleh pilih. Dia banyak, dia ada various, indoor, outdoor. Contoh kalau ambil indoor, ambil wood, kau pun try lah apply satu-satu. Dia boleh tukar. Kena pandai pilih material juga satu lagi. Kalau korang pakai material yang tak proper, nampak tak cantik juga. Lepas tu bila korang dah pilih satu wood, lepas tu korang double klikkan dia, lepas tu dia akan keluar pula. Kalau korang nak tukar color ke, macam nak buat dinding ni warna merah ke, contoh. Korang nak buat dinding ni warna merah kan, korang boleh tukar color kat sini. Kayu warna merah kan contohnya, contoh. Lepas tu gloss. Dia detail lah. Dia Lumion dia dah nampak je macam senang, tapi dia agak senang lah. Tapi kalau korang nak bagi dia punya quality tu, korang punya rendering tu nampak macam betul-betul real, memang take time lah. Sebab dia nak kena detail satu-satu. Macam dia kena tambah relief, tukar offset lah semua, gerak-gerak. Macam nak bagi nampak real lah. Lepas tu lepas tu dalam Lumion ni dia banyak juga dalam library dia. Contoh korang nak import, nak place kan,
list, korang tekan ni untuk kategori manusia. Dia ada macam contoh, dah main 3D dah ada 5 page saja. Tapi semualah macam tadilah orang dia tak cantik sangat berbanding sikit. Macam woman semua ada kit. Korang nak ambil yang 2D punya people pun ada. Contoh. Letak macam tu untuk ni macam function dia. Untuk ni, untuk korang nak render gambar nanti. Dalam Lumion ni korang boleh render gambar, boleh buat video. Lepas tu satu lagi korang boleh buat landscape korang. Macam contoh kan, dalam landscape, korang buka landscape, korang pergi luar, korang boleh setting korang punya tanah. Contoh korang ambil height punya tanah, korang naikkan satu-satu. Macam tu. Korang nak buat konten korang sendiri. Macam kalau siapa-siapa rajin nak buat site USIM tu betul-betul ke, boleh lah. Nak explore. Dia nak control dia Jaha macam buat kan? legend. Terima kasih Jaha. Jaha buat kan? Terima kasih. Contoh siapa rajin nak buat tu buatlah. Tapi tak sure lagi lah. Alhamdulillah. Sebab submission dah extend kan seminggu. Itulah kalau sempat insya-Allah lah Nishdi boleh buat. Macam itulah. Dia boleh lepas tu satu lagi dalam Lumion kalau korang nak export korang punya model, korang boleh pergi tekan import ni. Tekan import, lepas tu korang import lah model korang. Make sure time korang nak export dekat software korang tu dia support file collada.dae. DAE file. Ni rumah apa ni? Macam tu. Macam tu lah. Lepas tu korang, dia controlling dia sama macam Escape juga. WASD. Dia macam main game juga. Korang ni sepatutnya daripada kecil korang kena main game sebenarnya. Macam tu lah. Apa lagi macam tu kan, korang nak ambil gambar kan. Korang nak ambil gambar building kan. Tekan foto kat gambar ni, ke tepi ni. Dia kualiti dalam korang punya ni kan. Korang punya gerak-gerak ni dengan kualiti foto lain tau. Dia beza jauh juga tengok. Contoh. Lepas tu korang boleh custom kat sini. Style yang korang nak. Dia ada realistic, interior semua. Daytime, night, watercolor. Contoh watercolor kalau korang buka dia jadi macam ni. Kalau dia biasa, kalau aku pakai realistic dengan interior je. Kalau realistic dia korang tengok first ni kualiti dia lain. Kalau korang tekan left click sekali, dia akan tunjuk kualiti untuk render. Macam tu. Ni kualiti final dia. Lebih kurang. Lepas tu korang boleh, yang ni kena explore banyak lah sebab dia dalam realistic kan, dia banyak effect lagi. Dia ada weather, dia ada sky, objek semua, kamera. Cara nak gerakkan orang dalam video, macam orang tu boleh jalan dalam video, ada semualah. Lepas tu apa lagi aku rasa tu je kot untuk basic dalam Lumion dengan Rhino. Sebab nanti apa-apa yang more details boleh tanyalah ataupun boleh refer YouTube. Okay, tu je. Thank you. So next kita proceed dekat Aikal. Dia akan macam explain pasal SketchUp sebab dia seorang je yang expert. Okey, dengar ke? Ya. Dengar ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk SketchUp sebenarnya aku tak tahu nak explain apa. Sebab masing-masing dah try dah SketchUp ni. Nak bandingkan SketchUp Rhino memang aku tak tahu sebab aku pun tak explore Rhino. Tapi dia lebih kurang aku rasa sama je. Dia nama pun SketchUp, sketch. Melukis lah dalam ni kan.
Nama pun bukan macam Revit. Revit semua benda dah ada BIM kan. So sama je melukis kan dalam ni. Tapi dia lagi senang lah sebab kita dah nampak kan dia punya simbol semua gambar-gambar lah. So kita tahu apa nak select lah. So apa aku nak tunjuk. Masing-masing dah tahu kan semua tools dia kan. Cuma nak extension ni pun aku tak erti sangat. Sebab SketchUp ni banyak extension kan. Sebab kalau perasan boleh nampak kan share screen ni kan. Okay, just aku nak tunjuk dekat bahagian extension. Next ni extension warehouse. Sini kalau nak benda pelik-pelik semua extension tools dia ada kat sini. Logo SketchUp. So mungkin kalau korang search YouTube punya tutorial, dia antara dia main extension warehouse ataupun sketch education kat habis kantai. Ya. Yeah. Nampak ke? Web. Tak nampak. Nampak ke web? Nampak apa? Oh, SketchUp. Ya. New tab. Nampak Chrome kan? Okay. Dia sketch education lah ni. Ni pun bubuk extension. So maybe kalau korang tengok tutorial, dia akan main kat sketch education, boleh search. Ataupun dekat extension warehouse ni lah. Sebab kalau korang buat guna tool biasa ni memang akan manual lah. Dan contohnya nak buat column kan. Contohnya 300 so naik sendirilah. Kan guna extrude ni naik sendiri kan. Tapi ada Share juga balik dekat SketchUp. Dekat Chrome ni. tak perasan. Maaf Okay. Okay, ni column buat sendiri kan. Guna rectangle buat 300 extrude ke atas. Tapi ada juga extension yang buat column sendiri. Tapi tak download pula ke sini. Okay, yang lain. Okay, kalau aku tunjuk contoh aku punya. Kalau aku nak tambah sikit. Kalau macam dekat SketchUp ni, kalau korang malas nak cari dekat Google ke apa, korang pergi dekat bahagian belah kanan ni, dekat default tray ni, korang scroll dekat bahagian komponen. Dekat situ ada tulis macam search bar tu, ada 3D warehouse. Korang type je dekat situ apa yang korang nak. Contoh macam door ke apa ke, semua ada dekat situ juga. So kalau korang tekan tu memang dia macam escape juga. Kalau nak ambil barang dalam ni korang kena ada internet. So bila korang pilih tu, korang akan download masuk dekat dalam projek. So instead of korang cari dekat Google satu-satu, korang boleh juga cari dalam SketchUp sendiri. Cari dekat 3D warehouse tu. Okay, tu je. Kalau korang nak mencelah je tau. Sebab mungkin ada benda yang korang baru jumpa yang mungkin korang nak share. Okay, macam Julie cakap tadi. Okay, sebelah extension ni ada warehouse. Okay, warehouse. Okay, ni adalah shopping mall untuk SketchUp. So dia lagi macam kena ada internet lah. So search je. Contohnya nak pintu kan, tapi buat dinding dululah. Sebab ramai yang komplain kan, susah kan guna SketchUp sebab semua benda kena manual. Sebab tu ramai kena Revit. Pintu dah siap semua kan. Cuma kalau aku tak kisah pun. Okay, contohnya pensel ni. Tu aku buat wall kan. Okay, pintu. Okay, search. Pilihlah pintu mana. Okay, dia antara dua ni produk ataupun model. Dua boleh. Pintu mana? Okay, contoh pintu ni kan, download. Okay. So dia dah memang straight dengan wall. Kalau dia lain dia punya rotation, kena rotate kan sendiri. So kalau nak lekat kan, korang better ambil dekat bahagian bucu-bucu ni. Kan, lekatkan kat wall dia. Lekat macam tu. Tak payah, kita ambil sini. Supaya boleh masuk dalam. Macam tu. So, lepas tu kita copy bahagian tepi-tepi ni.
dia akan wujudkan satu surface. So guna extrude tolak ke belakang. Tak boleh. Tak boleh tolak ke belakang. Dia memang kena trial lah, kalau tak boleh ada banyak cara. Atau kau nak lubangkan kat atas. Macam tu lah main dia. Kena pandai main lah. Tu. Tu okay, balik atas ni. Gitu. Memang leceh lah. Banyak dia cara sebenarnya. So dalam ni kena tutup balik. Okay, cuma kalau main warehouse ni, kena pandai letak placement dia. Contohnya window. Letak dulu nak tinggi berapa kan. Contohnya biasa 1100. Baru kau search kat warehouse. Window. Window tandas lah contohnya. Window tandas. Macam mana window tandas ni ke? Besar bang. Okey, tak apa, kita rendahkan balik. Tinggi berapa? 600 eh? Itu ada dinding. So, kena main bucu dia kat sini. Kamu bucu dekatkan kat situ. Macam tu lah nak main warehouse. Nanti buat balik lah situ semua kan. Memang kena manual lah. Okay, contoh nak tunjuk. Semua dah tahu kan tu sudut atas ni kan? Dah tahu kan? Dah. Cuma kalau extension yang aku selalu guna, aku tunjuk aku ni tak extension yang aku selalu guna, kalau bahagian tools ni, dia ada convert arc, circle, curves, line to cylinder dengan main dekat ni, curve love. Nak tahu apa korang download, pergi kat extension manager lah. Curve love ni, Fedor curve love. Dan dulu ada siapa hantar kat Tele punya extension. Copy along the curve ni untuk ni lah. Convert arc ke circle. Convert ni, dia senang kalau kau nak buat column lah. Contohnya buat satu line. Contohnya tinggi kolom tu 3000. So kau convert terus. Lepas tu ni. Pilih berapa diameter punya kolom korang. Yang 300 mm. Ni boleh pilih juga material. Sikit ni kat sini. Oh, okey. Sikit. Tak apalah. Dulu kalau aku dulu buat pavilion tu memang guna ni. Dulu ada bambu. Tahu tak banyak pula. Dia convert, tu dah siap satu kolom bulat. Itulah main SketchUp. Lain curve love ni kalau kau nak buat curve, tapi tak ada curve pula. Macam ni, macam bahagian bumbung ni, aku buat curve love. Tapi bumbung ni kena reject lah. Bahagian-bahagian ni guna curve love. Tekan je
korang select bawah ni, lepas tu select atas ni dan select bahagian bawah. Oh tak boleh. Okay, ni kan line ni dengan line atas shift. Nanti tekan ke bilang nanti dia akan sambung. Automatik lah. Itu je extension yang aku tahu setakat ni. Cuma nak main warehouse tu je lah. Atau kau nak rajin ke tak, nak placementkan dia. Lain-lain semua tools sama je. Okay, sekejap aku nak tunjuk lampu. Okay, ni lampu, dua lampu. Satu belah sini dari warehouse. Satu sebelah sini daripada library ni, asset library daripada Enscape. Okay. So kalau kau nak buat kau punya tu lampu kat Enscape, ambil asset library daripada Enscape ni. Lighting, ambil lah bahagian-bahagian sini. So hasil je akan nampak kat situ. Tak nampak? Escape. Nampak? Satu lampu daripada warehouse, satu lampu daripada Escape. So, bila korang tukar, dia akan berlampu. Contoh aku ambil dekat aku punya cafe. Cik, nak tunjuk juga. Okay, kalau beza Escape, Revit dengan SketchUp punya Escape ni kat sini. Kalau korang tak ada, pergi kat right click dekat bahagian atas ni, tekan Escape. Mana Escape ni? Kat. Ni semua tools-tools yang extension yang kau dah install. Mungkin kau tak perasan ada berapa banyak kau punya extension ni yang muncul kat sini, tapi tak muncul pula kat tools ni. Cari kat right click. Check lah mana tools yang muncul. So sini Escape punya nak start kat SketchUp. Lambat. Oh, aku kat situ lagi. Okay, kalau kat Enscape. Aku ajar sikit Enscape. Okay, kalau selalu kebiasaannya, tak tahu Revit dia jauh ke tak, dia jadi. Kalau SketchUp, dia bila buka dia akan jauh macam ni. Okay, kalau nak cepat, tekan dulu bahagian mana, tekan M. Tekan keluar map kat sini. Okay. So kau main map kat sini, tekanlah map sini. Okay. Tekan mana location kau nak, zoom out. Nampak kan map kat atas tepi ni kan. Okay, so search kau punya bangunan kan, ni kecil ni kan, nak tekan. Lepas tu tekan space untuk jatuh. Dia akan jadi jatuh lah pointer joint kan. Bam. Okay. Okay. So dia akan jadi macam ni. Tak beza pun kalau kau main SketchUp kau pandai, hasil dia sama je. Masjid mana? Masjid mana Masjid mana? Okay, macam sekejap. Kat mana ni? Mana surau? Okay, nak tunjuk juga Okay, hasil warehouse ni pun tak mengecewakan. Sekejap kita jalan dalam. Okay, contohnya kalau jalan, jalan. Boleh masuk, okay tak boleh masuk. Kalau tak boleh masuk, zoom dekat map. Lepas tu tekanlah bahagian nak masuk tu. Okay, jadi macam ni. Jadi tangga kan. Buat dulu tangga. Bam. Okay, dah ni atas. Okay, ni surau aku. Okay, ni okay, tempat duduk ni warehouse. Allah ni warehouse. Tingkat warehouse. Almari warehouse. Apa ni? Apa ni? Partition. Tulisan Allah. Partition tu pun warehouse ke? Apa? Tulisan Allah.
kat dinding. Warehouse. Semua boleh search dekat warehouse. Git ni warehouse ke? Tak. Okay. Nampak kan warehouse. Boleh je search warehouse. Contohnya masa tu aku search apa Islam ke? Oh, tak ada. Mana dah? Okay, contohnya ni screening punya part kan. Install. Okay, jadi macam ni. So kalau nak besarkan main scale lah. Scale kat sini tarik ni. Tapi tak jadi. Memang macam tu je. Cuma kalau warehouse ni dia akan jadi berat lah. File SketchUp pun. Dia akan banyak kali hang. Tapi kalau guna antara warehouse dengan asset library ni. Asset library ni lagi ringan lah. Kalau dia sebab dia akan muncul dekat dalam Escape. So kalau banyak karya ni lagi bagus lah. Sebab dia tak berat sangat. Cuma tak banyak pilihan lah. Dia banyak. Kalau warehouse dia berat sikit. Macam dekat. Okay, sini ada lagi satu boleh main style. Ni ada style atas ni. White frame Kalau buat bulat kan, mana bulat tadi. Kau nak cari, kenapa ada ni? Kau nak padam balik dalam, contohnya kalau dekat sini tak nampak dalam kan. Kau nak padam lain kat dalam, tekanlah style kat sini. Boleh main-main kat sini, shade ke, padam kat dalam ni ke padam. Macam tu lah. Lepas tu contoh nak tangkap gambar macam Revit tadi. Kalau kat SketchUp tekan extension Escape, take screenshot kat sini. Dia akan tangkap gambar view dekat Escape lah. Okay, contoh pergi. Okay, kalau kau nak ambil view front elevation. Okay, tekan kat kamera. Adalah bahagian antara front, back, left ni kan. Okay, dia akan jadi straight macam ni. Tapi nak kena main juga dekat bahagian kamera ni ada parallel, perspektif. Oh, tak zoom kan. Aduh, hang. Habis hang. Ni kalau nak ambil perspektif, main parallel projection and standard view. Ni. Kalau perspektif dia akan nampak perspektif lah. Hang lagi. Tak boleh. Dia akan perspektif macam ni. So kalau nak masuk dalam board, ambil parallel projection. Lepas tu, dalam Escape nanti tekan ni, synchronous view. So view nya akan sama dengan Escape. Itu sajalah. Itu saja setakat ni. Dah makan masa banyak. Okay. Sekian, terima kasih. Okay, terima kasih untuk yang berkongsi dulu. So harap lepas ni kita boleh guna. Korang boleh decide lah sendiri korang nak mulai mana. So, macam tadi ada beberapa pilihan lah. So macam setiap orang tu dia ada macam dia punya expert dia tu. So macam kalau Revit korang tahu lah nak rujuk siapa, Escape tahu nak rujuk siapa. So lepas ni kita tolong sama-sama sikit lah. Dalam tempoh yang lepas yang untuk final preparation tu. So apa nanti kita tolong sama-sama kita buat sampai jadi. Alright. Yeah, thank you so much and thank you juga kepada lecturers kerana bagi peluang kepada kami. Okay. Alright. Okay, thank you so much Syakir semua.
Danny, Haikal, Jahar semua. Thank you so much for your knowledge sharing. Harap dia semakin bertambah berkatlah ilmu yang ada kan. Dan harap semua dapat utilize what they have dah ajar tu. They have taken the time and effort nak share tu. Jadi harap awak semua boleh put it into use immediately lah. Sebab sebelum ni ada yang kata tak dapat nak belajar ataupun nak tanya pun segan. So saya dah beri platform ni for you all to kiranya at least dah tahulah where to start. Macam mana nak start kan. Saya insyaAllah lepas ni they are still in your class. Jadi if you are macam memberanikan diri untuk start, they are there minta tolong ke kan. So ramai kata kat saya sebelum ni macam takut nak mula, macam hesitant kan, which is understandable lah. Tapi bagi saya with this kind of software and 3D is better to learn by doing. Macam mereka juga kan, they all mungkin katanya once dah start buat tu seminggu dua untuk belajar lagi, belajar and learn for each other. So I hope you all akan do the same lah insyaAllah. Boleh ya? Thank you Syakir semua for your your session. Saya nak tambah sikit boleh madam? Boleh. Just pesanan je lah, sebab sedia maklum macam geng, aku tak sure kan, macam geng-geng perempuan ni macam laptop dia orang cepat rosak. Tak adalah macam just macam basic lah nak jaga laptop. First penting sekali, jangan main atas tilam lah. Jangan main atas kain ke. Panas Just kena nanti panas. Macam laptop tu tak boleh bernafas lah. Macam heat tu dia akan serap dalam tilam kain semua tu, dia akan panas lah laptop tu. Lepas tu last jadi crash lah, black screen lah semua. Lepas tu satu lagi, kalau nak tidur tu sayang lah laptop sikit, jangan lipat letak tepi tilam tidur macam tu. Janganlah. Nanti tertindih ke, pecah skrin ke apa ke. Kita tak tahu time kita tidur buah sangat ke macam mana ke. Lepas tu satu lagi time pakai software, jangan buka tab banyak-banyak sangat. Contohnya konon-kononnya nak jadi multitask kan. Buka AutoCAD, buka Revit, buka Lumion, semua buka Google, buka WhatsApp. Jangan buat macam tu, nanti dia efek kepada dalaman laptop lah. Nanti laptop jadi slow lah. Nanti kalau crash korang juga yang sakit. Macam tu lah. Gitu je. Pesanan. Okey, pesanan penaja. Saya nak tambah sikit. Saya nak tambah sikit juga. Boleh. Kalau kita buat setiap projek ni, kita kena rajin. Dia punya tips dia control S. Kena rajin tekan tu lah. Betul. Untuk save, sentiasa save. Kalau tak, macam tiba-tiba korang punya software tu down ke, tiba-tiba crash, tertutup sendiri ke. So korang ada backup lah. So tak adalah bila file tu hilang je gelabah. Itu je. Control S dia punya tips. Betul. Backup to cloud if possible. Betul, always control S. Terima kasih ya. Nanan. Boleh tak saya nak ambil masa sikit lagi kan? Nak share sikit tau. Saya share screenshot. Okay, ini example lah ya. Saya nak tunjuk yang in Photoshop, what you can do is something is called photo montage. Photo montage ni is kita create kita punya own views tau. So like macam all the guys were saying just now, macam you need to 3D kan, betul tak? Ini saya punya example adalah buruk jugalah kan, tapi ni my example of my student work. Tapi kayaknya I play a lot with photo montage. Photo montage tu is ambil gambar daripada site asal tu, saya 3D kan part tu sikit je, tapi saya put back my 3D image tu into the site. So ini macam example of a laneway project. Jadi dinding-dinding tu semua daripada gambar asal. So saya edit lah, main dalam Photoshop, belajar sendiri lah kan, main by layers. So ada part yang bercolour-colour kan. So yang ni part building is like you are creating this image untuk ceritakan your design tau. Program apa, kalau orang jalan tang mana.
ini macam tunjuk unloading kan, makanan it's like a vertical supermarket kononnya lah ni kan. So it is good to always give back into put things back into context, sebab kadang-kadang tu when you find a board tu nampak macam keliling tu bubble. So this is a good way of and at the same time kalau yang girls yang tak berani lagi nak explore 3D, nak kena 3D kan site tu sendiri kan, so this is an easy way. So saya masuk kalau orang truck macam tu kan in my layer dalam Photoshop tu. Satu lagi, so macam when you lay out your board, it's good to macam menggunakan what you put things next to each other. Macam saya letak saya punya conceptual model ni next to a view. Kalau tidak kita kan tend to letakkan view dengan view macam tu kan. So take note of where you put things, kadang tu it can clarify things for the panel. Okay, macam ni. So saya all the link gambar pada shop front tu semua asal, so saya macam edit masuk dalam Photoshop kan. Ni tu takkan next to each other. So you boleh all this saya lay out guna Photoshop sebab saya punya style memang Photoshop kan. So letak line drawing sekali dengan my elevation sekali dengan diagram. Kadang-kadang it will really help in presenting. So saya tak adalah power pun, tapi ini memang macam 3D dengan AutoCAD je lah, dengan Photoshop banyaknya. Ini pun another photo montage. So gambar daripada jauh, tengok bangunan daripada luar. So yang kereta tu semua memang from the actual view of the site tu. So saya masukkan my building into context lah. Macam ni. So ni sampai 11 tu semua asal. So this is an example. But you are right now on campus kan. So you are able to pergi site tu ambil gambar, pusing-pusing tengok amphitheater mana, kadang-kadang you boleh ambil gambar dari jauh, nampak amphitheater tu at the back. Put in people, put in bikes. So it's worth it to spend some time explore Photoshop tu buat macam photo montage macam ni. Interior view. Okay. Itulah tunjuk. Nice. Itu projek Azani sendiri Nice. So untuk semua orang, that is the example kalau when you have probably masalah spec, tak boleh nak render apa kan, that's how you can approach it. 3D you edit dalam Photoshop. So you don't have to waste time rendering so long. So usually saya akan spend banyaknya 2-3 hari on the 3D, mensiapkan 3D. At the same time masa buat 3D tu dah ada my view yang saya dah ambil gambar. Dah ada I have 3-4 main view saya dah aim kan. So bila ada 3D tu terus shot screen export ikut view yang dah ada tu lah. So terus work based on that. So macam lama-lama tu kalau ada to do list tu view 1 tick je done je. When I photo montage tu. So you need to know juga you punya layout board you final. You nak ada apa, space besar mana, what to input. So kadang-kadang you waste time on rendering lah apa kan. Lepas tu board you tak settle lagi. Tu yang kita akan print out. Tu lama start dekat plans kan. Okay. Madam Shala, ada apa-apa nak add? Shala senyap lagi. Assalamualaikum. Salam. Dengar ke? Dengar tak? Dengar.